Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Hayati, Cikgu Sains anda. Baik, untuk kali ini, Sains tahun 4, unit 8 iaitu berkaitan dengan bahan. Kita akan meneroka berkaitan dengan sifat bahan. Baik, untuk kali ini, Cikgu akan tunjukkan ataupun menjalankan aktiviti 3 dalam buku teks kamu yang berkaitan dengan kebolehan mengalihkan arus elektrik, iaitu buku teks kamu pada halaman 147. Okey, baiklah, kita pergi kepada aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti menentukan sifat bahan yang boleh mengalihkan arus elektrik. Jadi, murid-murid boleh merujuk buku teks kamu, buku teks sains tahun 4 pada halaman 147. Jadi, bahan-bahan dan alat yang kita perlu dari sini ialah 2 sel kering. Ini sel kering. Okey, juga kita ada pemegang sel kering. Kita perlukan mentol, sebiji mentol. Okey, pemegang mentol. Ini pemegang mentol. Cikgu tak gunakan suis, tak ada suis di rumah cikgu. Ini ada wayar penyambung, ini adalah wayar penyambung. Dan untuk bahan-bahan yang kita nak uji ialah kita ada belon. Okey, cikgu menggunakan batang aiskrim, kunci sebarang kunci. Okey, sudu cikgu gunakan 2 jenis sudu. Cikgu tak ada sudu seramik, tapi cikgu ganti dengan sudu besi dan juga sudu plastik. Okey, sudu. Kemudian kita ada penyedut minuman. Kita ada keranjang aluminium. Ni cikgu dah bintangkan. Okey, ini ialah keranjang aluminium yang biasa mak-mak kita gunalah untuk membakar ikan di dapur. Kita ambil ni keranjang aluminium. Kita ada duit shilling. Cikgu guna duit shilling 50 sen. Kita tengok apa yang berlaku pada duit shilling ni. Apa yang berlaku pada mentol bila kita menggunakan duit shilling. Okey, ini adalah mata pensil. Cikgu dah keluarkan mata pensil. Kita nampak mata pensil. Kalau yang guna pensil mekanikal tekan-tekan pun boleh. Dan cikgu ada pembaris plastik. Okey, kita tengok langkah yang pertama. Okey, kita akan bina litar elektrik lengkap seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas. Okey, kita akan pasang litar elektrik lengkap. Okey, kita pasang litar elektrik, masukkan sel kering dalam rumah dia. Okey, pemegang sel kering. Okey, pasangkan. Kita ambil wayar penyambung. Ini klip wayar, kita klipkan situ. Okey, yang sini belah kiri kanan. Okey, seterusnya kita akan masukkan mentol pada tapak mentol. Okey. Dan kita akan pasangkan. Kita test dulu sama ada mentol kita boleh menyala ataupun tidak. Okey, mentol telah menyala. Okey, kemudian kita akan menggunakan bahan yang telah kita sediakan untuk melihat sama ada mentol ini menyala ataupun tidak. Okey, nampak ni menyala. Okey, apa yang kita perlu buat di sini ialah kita akan meletakkan bahan yang nak diuji antara satu wayar penyambung ni lah dengan satu sini. Okey. Okey, jom kita uji bahan tadi satu demi satu dan cikgu nak murid fokus kepada nyalaan mentol ini. Okey. Yang pertama kita akan gunakan duit shilling. Okey. Duit shilling murid perhatikan apa yang berlaku pada mentol. Okey. Okey, nampak tak? Okey, mentol ini menyala. Okey, dalam bahagian jadual, bahagian pemerhatian bolehlah murid menulis duit shilling itu ialah mentol menyala. Okey, kemudian kita tengok ini ialah kunci. Okey, kunci. Perhatikan apa yang berlaku pada mentol apabila kita menggunakan kunci. Okey, nampak? Okey. Kunci mentol pun menyala. Okey, nampak?
Okey. Kemudian kita guna ini ialah batang aiskrim. Perhatikan. Ada nyalaan ke tidak? Batang aiskrim mentol tidak menyala. Kita guna penyedot minuman ataupun plastik. Perhatikan. Adakah mentol menyala? Mentol tidak menyala. Kemudian kita guna ini ialah ubat pensil. Ini adalah ubat pensil halus jadi kita naklah berhati-hati tengok ubat pensil ni. Mentol menyala ke tidak? Nampak tu. Nampak nyalaan dia? Nampak. Tu mentol kita menyala. Nampak menyala Jadi ubat pensil ni dapat menyalakan mentol. Seterusnya kita menggunakan ini apa tadi ni? Aluminium foil. Kertas aluminium perhatikan mentol. Nampak tak? Bateri cikgu dah habis katanya. Nyala kan? Nampak tak nyalaan dia? Nampak? Perhatikan ada nyalaan. Keranjang aluminium ni mentol menyala. Kemudian kita ada sudu besi. Ini sudu besi. Jom kita tengok sudu besi. Kita berlaku. Nampak? Mentol menyala. Seterusnya kita guna belon. Perhatikan. Adakah mentol menyala? Mentol tidak menyala. Kita gunakan sudu plastik. Adakah mentol menyala? Tidak menyala. Seterusnya kita menggunakan pembaris plastik. Perhatikan. Mentol tidak menyala. Itulah tadi eksperimen kita untuk menguji sama ada mentol menyala ataupun tidak dengan menggunakan bahan-bahan di sini. Jadi murid bolehlah merekodkan hasil pemerhatian kamu dalam jadual yang telah disediakan dan jawab beberapa soalan dalam buku teks kamu. Baiklah murid semua. Kita telah menjalankan aktiviti dan kita telah membuat pemerhatian terhadap objek-objek yang telah diuji sama ada mentol menyala ataupun mentol tidak menyala. Inilah keputusannya dan murid-murid bolehlah membuat catatan dalam jadual yang telah disediakan dalam buku aktiviti atau buku tulis kamu. Dan ada beberapa objek yang telah cikgu tambah di sini. Jadi murid bolehlah mencatatnya sekali. Kita lihat belon. Belon kita dapati mentol tidak menyala. Kenapa? Kerana belon tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Kemudian kita menggunakan straw ataupun penyedot minuman. Juga mentol tidak menyala. Infrared dia kerana tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Bagaimana dengan kunci? Kita dapati kunci tadi mentolnya menyala. Inference, kenapa mentol menyala? Kerana kunci boleh mengalirkan arus elektrik. Kemudian kita lihat pada batang aiskrim, mentol tidak menyala kerana tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Dan keranjang aluminium dan juga mata pensil yang telah kita gunakan tadi menyebabkan mentolnya boleh menyala. Di bahagian inference, murid-murid bolehlah menulis kerana boleh mengalirkan arus elektrik. Lagi kita tengok kepada pembaris plastik, mentol tidak menyala. Bahagian inference bolehlah ditulis kerana tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Dua inference ni saja yang boleh murid tulis, sama ada mengalirkan arus elektrik ataupun tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Ini cadangan cikgu sahaja. Bagaimana pula dengan duit shilling? Duit shilling tadi kita dapati mentolnya menyala. Inference dia kerana boleh mengalirkan arus elektrik.
Dan sudu plastik. Sudu plastik mentol tidak menyala, infrared kerana tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Dan objek yang terakhir ialah sudu besi. Kita dapati mentolnya menyala kerana boleh mengalirkan arus elektrik. Maka lengkaplah jadual kita berkaitan dengan pemerhatian dan juga menyatakan inference. Sekarang kita lihat kepada soalan yang berikut. Okey, mari kita lihat pada soalan yang pertama. Apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini? Baik, kita lihat kepada jadual yang telah murid-murid tikkan tadi. Okey. Jadi, kita boleh tulis jawapan kita berdasarkan apa yang telah kita perhatikan. Iaitu, objek seperti kunci, kerajang aluminium, mata pensel, sudu besi dan duit shilling boleh menyalakan mentol. Manakala, objek seperti belon, batang aiskrim, straw, sudu plastik dan pembaris plastik tidak menyalakan mentol. Okey, kita lihat kepada soalan yang kedua. Nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini. Okey, apakah sifat bahan yang nak kita ujikan dalam aktiviti ini? Okey, tadi murid semua dah perhatikan. Jadi bolehlah murid menulis jawapannya seperti ini. Okey, sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini ialah kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik. Baik, seterusnya kita lihat kepada soalan yang ketiga. Objek diuji manakah yang boleh mengalirkan arus elektrik? Okey, tadi kita dah lihat yang boleh mengalirkan arus elektrik bermaksud yang boleh menyalakan mentol. Jadi, objek yang boleh mengalirkan arus elektrik ialah kunci, kerajang aluminium, mata pensel, sudu besi dan duit shilling. Maka berakhirlah aktiviti berserta dengan soalan-soalan yang terdapat dalam buku teks kamu. Jadi bolehlah kamu menulis jawapan dalam buku tulis. Sekian, kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang lain. You make me